sambutan hari ulang tahun RTM yang ke-69. Punya. Memang orang katakan orang RTM ni memang berbakat. Itu buktinya tadi di mana warga kerja RTM KK Sabah ini itu orang katakan sungguh-sungguh membuat persembahan di atas pentas. Baiklah, kita berbalik ke rancangan kita dan topik pertama yang akan kami kongsikan kepada anda petang ini adalah berkaitan dengan perkhidmatan bas percuma selama setahun di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, dan bersama dengan kita pada petang ini adalah Encik Kelvin Liao, Pengarah Jabatan Pengangkutan dan Trafik Dewan Bandaraya Kota Kinabalu PKK, dan Puan Emilia Jaafar, Pengurus Jualan Sinar Pembangunan Sen Berhad selaku syarikat yang mengendalikan perkhidmatan bas percuma selama setahun ini. Apa khabar Encik Kelvin dan Puan Emilia? Baik, terima kasih nak sudi bersama dengan kami pada petang ini. So kita tahu masing-masing sibuk dengan tugasan, tapi masih sempat meluangkan masa di studio kami pada petang ini. Baiklah, Encik Kelvin selaku wakil daripada PKK, mungkin boleh kongsikan bagaimana boleh tercetusnya idea untuk mengadakan ataupun untuk mewujudkan perkhidmatan bas percuma selama setahun ini. Bukan sebulan 2 bulan, tapi setahun. Ya, saudara Elvin ya. Sebenarnya panjang juga ceritanya, tapi dipendekkan. Usaha untuk mengadakan tambang percuma perkhidmatan bas kawasan Ruyang ni atas permintaan sendiri pihak pemaju yang mengadakan perkhidmatan bas tersebut lah, dan kita cuma membantu dari sini perancangan laluan dan coverage perkhidmatan bas tersebut. Ya. Dan bagi pihak Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, saya mengucapkan terima kasih lah atas usaha murni pihak pemaju mengadakan perkhidmatan bas tersebut. Ya. Baiklah, Puan Emilia, selaku syarikat yang mengendalikan perkhidmatan bas percuma selama setahun ini, adakah ini merupakan idea atau strategi yang baru diperkenalkan oleh syarikat ataupun telah pernah diwujudkan perkhidmatan sedemikian? Ya, terima kasih Alvin. Sebenarnya idea ini bukanlah kali pertama yang kami jalankan untuk bas feeder ini. Sebenarnya perkhidmatan ini telah kami sediakan di daerah Penampang, di mana idea ini adalah merupakan ilham daripada pengurus besar kami iaitu Encik David Lam, juga selaku pengarah Sinar Pembangunan Sen Berhad, di mana dia ingin menyediakan perkhidmatan bas kepada penduduk di sekitar Taman Penampang, Taman Lubang Satong dan juga Taman Suria Apartmen. Jadi maka tertubuhlah syarikat Blue Shuttle Sen Berhad. Ya, jadi dalam tahun 2011 kita telah melaksanakan perkhidmatan kami yang pertama. So jadi semasa perkhidmatan ini diberikan juga diberi percuma. So dalam tempoh percubaan itu kami mendapat sambutan yang amat menggalakkan, amat baik actually daripada penduduk di sekitar kawasan itu. So perkhidmatan ini sedikit sebanyak dapat membantu penduduk di sekitar taman-taman itu, especially yang tidak mempunyai kenderaan sendiri untuk sampai ke Pekandongan dan seterusnya mengambil bas untuk ke destinasi yang lain lah. Baiklah, Cik Kelvin, mungkin boleh kongsikan mengenai dengan laluan. Adakah laluan bas percuma ini mempunyai laluannya sendiri atau dia berkongsi juga dengan syarikat-syarikat bas yang lain daripada kita ini sedang tugaslah juga sebagai bas-bas yang mengangkut penduduk yang beroperasi di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu? Iya. Laluan bas yang diadakan oleh pemaju Sinar Pembangunan sebenarnya dia tidak bertindih dengan perkhidmatan bas lainlah, di mana dia akan memberi perkhidmatan kawasan komersial damai, kemudian ke Kolam Center, tetapi dia akan melalui jalan lintas memberi perkhidmatan juga kawasan City Mall dan kawasan perumahan Mira Manis dan kembali ke Kolam Center lah. Dan di sepanjang tu kawasan-kawasan perumahan berdekatan tu boleh mengambil perkhidmatan bas ni jika mereka hendak pergi ke commercial center yang saya sebutkan tadi lah, di Kolam Center. Kemudian dia akan kembali kepada kawasan Damai Plaza, tapi dia akan melalui kawasan kawasan Taman Puteri Damai tu. Kemudian Sekolah Chungchin, kemudian balik dan juga memberi perkhidmatan kawasan Queen Elizabeth II.
so dan balik kepada kolam senter lah. Kalau antara laluannya. Ya. Baiklah Puan Emilia, selaku syarikat yang mendirikan, tidakkah anda berasa kerugian sebab selama setahun ini, bukan sebulan yang saya katakan tadi, bukan sebulan 2 bulan, tapi setahun baru memberikan tambang ataupun iuran yang telah dikenal pastilah. Jadi tidakkah anda merasa rugi dari segi pengangkutan kos ini? Sebenarnya kami menganggap perkhidmatan ini adalah sebahagian daripada kerja-kerja CSR company kami. So sememangnya wajar untuk tidak mengenakan charge tambang untuk setahun itu. Tambahan lagi, memandangkan perkhidmatan ini masih di dalam peringkat percubaan, so kita masih perlukan lebih masa untuk menambah baik perkhidmatan ini sebelum kutipan tambang itu dimulakan. Jadi kita akan teruskan bersama dengan Encik Kelvin Liao, Pengarah Jabatan Pengangkutan dan Trafik di BKK, dan juga Puan Emilia Jaafar, Pengurus Jualan Sinar Pembangunan, iaitu syarikat yang mengendalikan perkhidmatan bas secara percuma selama setahun di sekitar Bandar Kota Kinabalu. Kita akan teruskan bersama mereka dengan topik kita ini. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika dan kembali nanti kami akan paparkan kepada anda kejohanan pemilihan Paralimpik menerusi segmen aktif bar. Teruskan bersama dengan kami baik ini. Masih bersama dengan saya Elvin Jilan. Kami bersiaran secara langsung dari studio TV RTM Kota Kinabalu melalui saluran RTM TVI di 180 melalui rancangan Kami Baik Ini. Dan ya, kita akan teruskan dengan topik kita yang pertama, iaitu perkhidmatan bas percuma selama setahun. Bersama dengan kita Encik Kelvin Liao, Pengarah Jabatan Pengangkutan dan Trafik Dewan Bandar Kota Kinabalu, dan juga Puan Emilia Jaafar, Pengurus Jualan Sinar Pembangunan Sdn Bhd. Baiklah, Encik Kelvin, kita tahu mungkin Encik Kelvin boleh kongsikan mengenai dengan tujuan utama pihak DBKK mewujudkan perkhidmatan bas secara percuma selama setahun di sekitar Petara Kota Kinabalu. Ya, sebenarnya perkhidmatan bas ini selaras dengan plan induk penambahbaikan sistem pengangkutan awam dan raya Kota Kinabalu, yaitu perkhidmatan ini pada kategori perkhidmatan daripada kawasan perumahan kepada kawasan perniagaan yang dekatlah. Dan tujuan utamanya sebenarnya untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dengan harapan penduduk sekitar di kawasan di mana perkhidmatan bas ini diadakan akan menggunakan perkhidmatan bas ini berbanding menggunakan kendaraan mereka untuk pergi ke kawasan di sekitar kawasan tersebutlah. Ini yang menyebabkan kesesakan lalu lintas. Dengan pengurangan kendaraan-kendaraan bersendirian di kawasan tersebut, diharapkan kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut dapat dikurangkan sedikit lah. Tambahan lagi memang keperluan parking. Bila kita menggunakan kendaraan bersendirian, kita ke sana memang kadang-kadang kalau kita pusing itu yang juga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Dan dengan perkhidmatan bas yang diadakan, dia memberi alternatif mode pengangkutan kepada penduduk sekitar. Ya. Baiklah, bagi Puan Emilia, mungkin ramai yang masih belum mengerti dengan perkhidmatan. Mungkin boleh kongsikan bagaimana pihak anda selaku wakil pengusaha bas yang mengendalikan syarikat, yang mengendalikan perkhidmatan percuma ini, bagaimanakah medium-medium promosi untuk membagi tahu atau memberitahu masyarakat setempat dengan kewujudan perkhidmatan bas secara percuma ini? Baiklah Edwin, sebenarnya selain daripada majlis pelancaran yang kami adakan di kolom center baru-baru ini yang dirasmikan oleh mayor kita, iaitu Yang Berbahagia Datuk Abidin Madingkir, serta melalui hebahan-hebahan surat khabar dan juga halaman Facebook, setakat ini kami belum ada lagi menjalankan apa-apa aktiviti promosi bagi memperkenalkan perkhidmatan ini. Namun kami berpendapat bahawa penyediaan perkhidmatan ini kepada pelanggan dengan memberikan perkhidmatan tambang percuma selama setahun adalah strategi promosi yang cukup tepat dan baik. Jadi untuk buat masa ini kami tidak akan mencaskan tambang kepada penumpang-penumpang untuk setahun. Tapi ini pun bermula dari 15 Mei 2015 lah. So, setahun dari tarikh itulah. Baiklah, selaku pengarah Jabatan Pengangkutan Trafik di BKK, ini kita ambil jikalau situasi ini berlaku, jikalau
perkhidmatan seperti ini ataupun syarikat seperti ini masih tidak mampu menarik perhatian masyarakat untuk menaiki bas dan seterusnya dapat menyumbang kepada kekurangan lalu lintas. Apakah lagi perancangan daripada pihak DBKK, Pak? Ya, kita berharaplah dengan tambang percuma ini dia akan menarik penduduk sekitar menggunakan perkhidmatan bas tersebut. Kalaupun masih juga tidak menggunakan perkhidmatan ini, mungkin dia punya kekurangan bila menggunakan kendaraan bersendirian itu seperti kekurangan parking di kawasan tersebut, mungkin juga boleh menyebabkan mereka terpaksa berpikir menggunakan pengangkutan awam ini lah. Ya. Baiklah, Pak Ketiga ini bagaimana sambutan? Sambutan setakat ini disebabkan seperti yang saya katakan tadi, promosi masih di peringkat yang awal. Yang sudah menaiki bas itu mungkinnya orang yang di sekitar kawasan itulah. So kita masih belum dapat memberikan kata yang lebih muktamad tentang sambutannya. So kita kena tunggu dan lihatlah. Ya, tunggu dan lihat. Ya. Jadi kami masih mengharapkan lagi agar masyarakat setempat dapat sama-sama menikmati perkhidmatan. Baiklah, akhir kata mungkin harapan daripada JKB dengan perkhidmatan bas percuma ini. Ya, kita berharap penduduk sekitar mengambil kesempatan lah menggunakan pengangkutan awam, perkhidmatan pengangkutan awam yang disediakan oleh pihak pemaju di sekitar kawasan yang saya sebutkan tadi, Damai, Kolam, Iramanis dan kawasan-kawasan perumahan berdekatan itu untuk bergerak di kawasan-kawasan tersebut, dan ini percuma. Ya, percuma. Kata kunci dia adalah percuma. Sama-sama orang katakan selain mengurangkan lalu lintas juga boleh menjembatkan kos minyak. Ya. Jadi kami dari kru kami ini ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami dan kami doakan yang terbaik untuk perkhidmatan. Sememangnya ini merupakan usaha murni daripada pihak anda semua. Daripada anda semua teruskan bersama dengan kami. Selepas ini kita akan ada satu topik yang baru lagi yang kita bincangkan. Tapi sebelum itu saksikan dulu segmen Curang Bah di mana kami ketengahkan Ho Eng Ping, seorang mekanik, dan kita akan berehat seketika. Teruskan